Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang kepada anda semua. Selamat datang ke Litar Antarabangsa Sepang untuk kita menyaksikan secara langsung perlumbaan pusingan yang terakhir bagi kejuaraan Petronas Malaysian Cup Prix 2020. Kita dah sampai ke hari kemuncak di mana hari ini penentuan kepada kejuaraan yang masih lagi terbuka dalam 3 kategori utama yang akan kita saksikan nanti. Cuaca baik di Litar Sepang ini dan kita melihat kesemua pelumba sedang bersedia di Litar. Terlebih dahulu kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Kesihatan Malaysia dan MKN, terutama kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Pertahanan, dan Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Marikan Raina Marikan, Menteri Belia dan Sukan, atas kebenaran untuk kami meneruskan perlumbaan bagi musim 2020 ini dengan SOP yang ketat yang telah dilangsungkan di Sepang ini. Baiklah, bersama saya pada petang ini rakan tugas saya Nasha Edzida Baudin yang sepanjang hujung minggu, sepanjang hari ini semalam bersama dengan pelumba dan bersama dengan anda semua. Jadi kita akan saksikan sebentar lagi dalam kategori Wira penentuan kejuaraan. Jadi boleh Nasha ceritakan sikit bagaimana kedudukan untuk semua pelumba ini? Baiklah Hami, kalau kita lihat pada perlumbaan akhir bagi musim 2020 ini, memang saingan yang sangat sengit dari pusingan yang ke-5 ke-6 sehingga pusingan yang ke-7 semalam. Tapi perbezaan mata di antara Rahimi dan juga Aiman tidak begitu jauh. Hanya yang membezakan dua pelumba ini 19 mata sahaja. Jadi kedua-dua pelumba ini berpeluang untuk bergelar juara keseluruhan. Tetapi kalau kita lihat semalam, Rahimi berjaya memenangi perlumbaan dengan Aiman. Kalau kita lihat suatu perlumbaan memang beliau berada di belakang, tetapi dengan ketiadaan dua pelumba iaitu Idlan yang sepatutnya memenangi perlumbaan disqualified disebabkan track limit. Dan juga Haziz Zamri menjadikan Aiman mengumpul mata sebanyak 20 mata. Dan ini sebenarnya perlumbaan yang sangat penting untuk pasukan Petronas Bintang Yamaha 31 Racing, di mana kalau sekali lagi beliau bergelar juara di sini, Rahimi berjaya memberikan gelaran juara, ini merupakan 2 tahun berturut-turut buat pasukan Petronas Bintang Yamaha 31 Racing. Okey. Dan kita lihat ini adalah kedudukan grid yang untuk perlumbaan ini sama juga dengan kedudukan grid pada perlumbaan yang semalam, kerana untuk semua kategori kecuali CP150, kedudukan grid adalah berdasarkan pada sesi kelayakan yang berlangsung pada hari Selasa. Dan pada kedudukan ini kita lihat pada dua pelumba utama dalam kedudukan perebutan kejuaraan, Rahimi Nabil Razu dengan 143 mata. Rahimi berada di petak yang agak bawah sedikit, di petak yang ke-13. Sementara pencabarnya Aiman Hafiz Syaril nombor 16 berada di petak yang ke-3. Apa saja boleh berlaku dalam perlumbaan, walaupun kelebihan utama kepada Rahimi Nabil Razu yang berada di hadapan di kedudukan tempat yang pertama dengan 143 mata, 124 untuk Aiman Hafiz Syaril. Ini dia 31 pelumba Petronas Bintang Yamaha 31 Racing. Rahimi Nabil Razu mengambil tempat dengan Aiman Hafiz Syaril nombor 16 yang kita akan lihat nanti berada di petak yang ke-3. Akan dilepaskan 6 pusingan perlumbaan terakhir bagi kategori Wira KBS 2020 dilepaskan sekarang ini. Permulaan yang baik tunjukkan pelumba di bahagian hadapan, Islan Hakimi Radwan nombor 19 yang berada di hadapan menuju ke selekoh yang pertama. Dalam perlumbaan di Litar Sepang ini, permulaan yang agak panjang menuju ke selekoh yang pertama untuk mereka dengan 16 mula hampir untuk mengambil keputusan di hadapan di tempat yang pertama itulah Muhammad Aiman Hafiz Syaril. Jadi kalau kita lihat dengan 6 pusingan yang dimulakan oleh kesemua pelumba ini, Aiman yang bermula yang agak baik, tetapi kita tidak boleh melupakan kerana ini adalah litar yang besar, Hami. Jadi apa-apa pun boleh berlaku dengan kita lihat bantuan rakan sepasukan peranan yang sangat penting dalam perlumbaan akhir ini. Dengan di manakah kedudukan Rahimi, sebab saya tidak nampak Rahimi sekarang ini. Rahimi mungkin ke belakang sedikit kerana 32 ini rakan sepasukan di beliau. Itu tak silap saya adalah Akil Daniel. Ya, Akil Daniel Nasrul yang berada di hadapan, tapi kita masih lagi terlalu awal. Nasha 6 pusingan. Jadi kebiasaannya kita lihat dalam kategori ini mereka akan cuba untuk berkumpul
dalam satu kelompok yang besar. Ya. Tapi awal-awal lagi kita lihat ada 3 peluru yang sudah tarik. Mungkin ini strategi yang digunakan oleh Aiman Hafiz Syaril untuk memberikan tekanan kepada Rahimi Nabil Razu untuk berada di hadapan, dan dibantu oleh ada 3 rakan-rakan yang berada dalam kelompok hadapan ini, dan Hakimi Radwan bersebelahan dengan Akil Janin Nasr. Akil Janin yang lebih agresif sekarang berbanding dengan pelumba nombor 31 Rahimi Nabil Razu yang sampai di garisan permulaan tadi pada tempat yang ke-13. Jadi kalau kita lihat memang persaingan di antara dua pelumba ini, tapi kita tidak boleh lupakan di mana pelumba-pelumba yang lain juga cuba untuk mencari kemenangan. Dengan kita lihat sekarang ini Idlan Hakimi Radwan, semalam beliau yang agak sedikit kecewa kerana menamatkan pelumba di tempat yang kedua, tapi di selekon yang terakhir itu Hami, itulah pelumba perlu berjaga-jaga. Ini adalah kalau kita lihat exceeding track limit ni, had pada Lita ni adalah garisan di selekor terakhir, dia tetap boleh keluar pada garisan tersebut ketika mengambil selekor, dan jika kali pertama lakukan dia berikan amaran, dan jika dilakukan pada lap yang terakhir, yang terakhir mereka akan dikenakan penalti 5 saat dan akan kehilangan kedudukan di hadapan. Buat masa ini Aiman Hafiz Syaril masih lagi mendahului perlumbaan. Mungkin strategi yang digunakan oleh Aiman untuk menarik pelumba di hadapan, dan juga mengharapkan Rahimi Nabil Razu jauh di belakang. 19 mata Nasha membezakan. 19 mata ni maksudnya Aiman Hafiz Syaril perlu menang dan mengharapkan Rahimi jauh di belakang. Ya, betul. Sebenarnya kalau kita lihat dalam perlumbaan ini, Rahimi juga tidak boleh leka kerana beliau juga perlu mengumpul mata. Aiman perlu menang untuk bergelar juara keseluruhan bagi musim ini. Tapi kalau kita lihat memang dalam kelompok ini ada rakan sepasukan Aiman juga sedikit ke belakang. Tapi di manakah kedudukan Rahimi? Rahimi di tempat yang ke-9 sekarang ini. Saya percaya Rahimi juga sekarang ini cuba sahaja untuk mengikuti pelumba di hadapan, dan ada strategi pasukan 31 Racing ini yang telah diatur. Mungkin kita akan lihat di beberapa lap selepas ini. Ya, kerana Rahimi Nabil Razu baru melakukan masa terpantas di Lita 1.24.555 saat untuk berada tahu jauh sikit di tempat ke-9. Tapi 19 mata memisahkan ke satu jarak yang agak selesa untuk Rahimi sebenarnya. Tapi dia telah pun sampai di hadapan, dia dilindungi oleh rakan-rakannya yang biasa berada di sekeliling. Sebenarnya 3 yang kita lihat Syamil Amin Shraf, dan juga di belakang ini juga seorang lagi rakan yang pasukan Ketua Racing. Namun begitu kita ada juga Nasha 20 Nur Hakim Rafi Zulan juga dalam kumpulan ini bersama dengan Aiman. Sekarang ini kalau kita lihat Harmi, pelumba yang lain juga mulai sampai, dan Nabil nampaknya sudah menyertai kumpulan ini, berada di betul-betul di belakang Aiman. Bersebelahan sekarang ini menuju ke selekor yang pertama. Ini yang saya mau katakan dengan Harmi, mungkin Rahimi ada strategi yang akan dilakukan, tetapi kita tidak boleh lupakan pelumba yang lain cuba untuk membuat sedikit gangguan bagi mengacau untuk mencari kemenangan pertama. Tapi apa yang penting, Rahimi ataupun Aiman di selekor terakhir itu mereka perlu berhati-hati agar tidak terlebihan. Sekarang ni kita lihat Rahimi Nabil Razu telah pun berada pada kedudukan tempat yang pertama. Diperhatikan oleh kedua pasukan yang bersaing untuk kejuaraan. Rahimi Nabil Razu berada tempat pertama, dan dia seorang Ketua Racing. Itu Akil saya rasa yang bertindak sebagai pelumba yang menjadi pendahulu untuk kelompok di belakang, dan ini memberikan peluang kepada Rahimi untuk lari di hadapan dengan baki 3 pusingan lagi akan tamat. Ini kalau kita lihat memang sekarang ini Aiman perlu untuk melepasi rakan sepasukan Rahimi, kerana kalau kita lihat ada gap sedikit, gap di antara dua pelumba ini 0.063 saat. Itu antara gap tadi, tapi sekarang ni saya rasa kita nampak bagaimana apa yang dilakukan oleh Akil yang membantu Rahimi untuk berada di hadapan sekarang ini. Untuk Aiman dia perlu lepas pada Akil untuk dia cuba mengejar, jika tidak akan suka. Jadi Akil telah pun dipintas oleh 2 pelumba, Idlan Hakimi Radwan dan juga Aiman Hafiz Syaril. Kita ada baki 2 pusingan lagi akan tamat. Bagaimana Nasha? 2 pusingan lagi, mampukah Aiman untuk mengejar Rahimi sekarang ini? Sekarang ini memang kerja yang amat berat yang digalas oleh Aiman, di mana Aiman
perlu untuk mengejar, tetapi dengan kalau kita lihat Idlan juga tidak mahu melepaskan Aiman. Idlan mahu mencari podium pertamanya bagi musim ini. Kalau saya jadi Rahimi, saya tidak akan menoleh ke belakang. Saya akan terus fokus menuju sehingga ke garisan penamat nanti. Okey, kalau kita lihatkan sekarang memang Aiman Hafiz Syaril perlu untuk mengejar Rahimi Nabil Razu, tapi pada masa yang sama Idlan Hakimi juga ada di sana walaupun dia tidak terlibat dalam kejaran keseluruhan. Macam Nasya katakan tadi, dia mahu naik ke podium dalam perlumbaan ini selepas kecewa semalam dan dia mengikuti rapat dua pelumba di hadapannya. Pada kedudukan ini, kejuaraan adalah milik Rahimi Nabil Razu kerana dia berada di depan. Dan pada kedudukan ini, walaupun dia di tempat ketiga sekalipun dalam kumpulan ini, dia masih lagi bergelar juara kerana kelebihan mata yang jauh antara kedua-dua pelumba ini. 19 mata mengisahkan mereka akan masuk ke pusingan terakhir. Kelompok yang 4 pelumba di hadapan, kita lihat seorang pelumba yang menyertai ada 4 1, 2, 3, 4 pelumba, 5 pelumba sampai termasuk Faris Iqmal, Karun Ilyas nombor 13 yang juga menyertai kumpulan ini. Adam Haikal Jaha juga berada dalam kumpulan ini. Mereka dalam pusingan terakhir sekarang. Cukup mendebarkan kalau kita lihat sekarang ini yang memimpin. Rahimi perlu berhati-hati kerana beliau perlu mengumpul mata untuk bergelar juara keseluruhan. Sekarang ini kita lihat di mana Rahimi berada di kedudukan di tempat yang kedua bersebelahan. Sekarang ini baru saja tapi dua pelumba pasukan Ketuan Racing yang sekarang berada di depan 31 dan 30. Adam Haikal Jaha mengambil giliran di hadapan. Dan sekarang kita lihat dari dalam masuk itu tadi adalah Akil nombor 32, tapi 31 di hadapan dengan sekarang ini 30 di hadapan Rahimi Nabil Razu dengan Idlan Hakimi Radwan dan Adam Haikal Jaha. Dan berkedudukan baik kerana ini adalah pusingan yang terakhir. Ini adalah lap yang terakhir. Mereka menuju beberapa selekor lagi untuk sampai ke atas penamat. Rahimi selesa sekarang kerana pencapaiannya jauh di belakang. Dan Rahimi Nabil Razu akan sampai di sektor terakhir. Pada kedudukan ini, dia akan bergelar juara bagi kategori Wira KBS. Rahimi di depan melaju dengan Adam Haikal Jaha bersebelahan dengan Idlan Hakimi Radwan sampai ke atas penamat. Dengan Rahimi Nabil Razu berjaya memenangi perlumbaan dan sah selaku juara dalam kategori Wira KBS. Idlan Hakimi Radwan tempat yang kedua, Adam Haikal Jaha di tempat yang ketiga. Cukup mendebarkan. Nampaknya strategi pasukan Petronas Pintar Yamaha 31 Racing berjaya dengan menggunakan rakan-rakan sepasukan Rahimi seperti Adam, Akil, dengan nampak sedikit kekecewaan kepada Rosnizam Muhammad Noor yang kita tahu beliau juga ingin mencari gelaran juara keseluruhan bagi pelumba Aiman Hafiz Syaril. Dengan nampaknya Rahimi menghadiahkan juara keseluruhan buat kali yang kedua, 2 tahun berturut-turut Rahimi buat pasukan Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing. Dan pada kalau sepanjang musim ini kita lihat, ini adalah kemenangan yang keempat bagi Rahimi, dengan Aiman memberikan cabaran paling hebat, tapi Aiman hanya satu DNF pada pertandingan yang kedua, yang itu satu kehilangan mata yang sangat besar untuk Aiman dan pasukannya, dan memberikan kelebihan kepada Rahimi. Jadi baru kita lihat memang persaingan ini bermula daripada pusingan kelima hari ini. Ya. Di mana di pusingan di lap yang terakhir itu yang akan menjadi penentu. Nampaknya Rahimi menggunakan peluang tersebut untuk menjarakkan diri dan bergelar juara keseluruhan bagi musim ini. Inilah keputusan perlumbaan. Rahimi Nabil Razu memenangi perlumbaan ini dengan Idlan Hakimi Radwan tempat yang kedua, 3 Muhammad Adam Haikal Jaha, tempat keempat Muhammad Aiman Hafiz Syaril, tempat kelima Muhammad Syamil Amnisha M. Effendi, 6 Muhammad Izzat Radwan, 7 Faris Iqmal Karul Ilyas, 8 Abdullah Qayyum Abdul Razak, tempat ke-9 Muhammad Haziq Rosmaza, 10 Muhammad Nur Hakim Nur Hafizullah, 11 Muhammad Haris Haziq Zamri, 12 Muhammad Hazim Fairuz, 13 Muhammad Farid Hakimi Farid Sezli, 14 Haris Rosmaza, 15 Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin, 16 Alan Haris Herman, 17 Muhammad Hazman Zamri, 18 Faris Amir, 19 Bazli Osman, 20 Akif Hakimi Zainuddin, 21 Siti Nur Syafifah Alia Syarizan, 22 adalah Muhammad Akil Daniel Nasrul Izam Hanafi Amran di tempat yang ke-23. Dan kita menantikan juara bagi musim ini berada di bawah
So you guys are now here with me and the winner and the team boss here. So, apa perasaan bila dah selesai juga dapat champion dalam tahun ni? I'm very happy. Saya amat bergembira hari ini kerana kita nak championship saja, tapi I dah bagi tahu rider saya kalau boleh stay cool and just win the championship. But he gives us another win for the first placing. So I'm very happy. I'm speechless now. Okay, congratulations. Thank you. Ya, juara keseluruhan menjadi milik pasukan Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing. Memang kegembiraan kan 2 kali 2 tahun. 2 tahun berturut-turut. Tahun lalu kalau kita lihat di sini juga menjadi penentu Harmi di mana Alif Daniel menghadiahkan Tahun lalu tahun lalu. Di sini juga cukup mendebarkan dan sekali lagi pasukan Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing bergelar merebut gelaran juara keseluruhan. Ya, satu kejayaan untuk mereka 2 kali berturut-turut dan akan mengejar kemenangan hat-trick pada musim hadapan dengan barisan pelumba-pelumba muda yang mereka miliki. Dan kita akan bersama dengan nanti dengan Daniel dengan pemenang di bawah nanti ketika mereka bersedia nanti. Tapi sepanjang musim 2020 ini kita lihat bagaimana pencapaian dan cabaran pada kategori Wira memang begitu rapat, begitu mendebarkan hingga sampai ke perlumbaan akhir. Kita bersama dengan Daniel dan ketiga-tiga pemenang di bawah. So sekarang bersama saya nombor 3 Adam Haikal. So nampaknya race yang susah, tapi apa perasaan Adam habiskan season dengan podium? Memulai sekali saya ingin berterima kasih kepada tim saya Petronas Yamaha Sprinter 31 Racing Team dan juga sponsor-sponsor saya dan tak lupa juga keluarga saya yang menyokong saya. Mula sekali ia agak sukar bagi saya pada awal musim. Jadi saya push pada akhir musim. Terima kasih. Congratulations. Alright, so sekarang ni kita dengan nombor 2. So, Ilan, apa perasaan Ilan dapat habiskan season dengan position yang agak baik, nombor 2? Apa perasaan so far? Pertama kali saya nak ucapkan syukur Alhamdulillah. Lepas tu saya nak ucapkan terima kasih pada tim saya, ada Bonsu Kozi DFZ yang Honda Racing Team kerana telah buat motor saya dengan agak baik untuk last round ni. Dan family saya, rakan-rakan saya yang support. Terima kasih. Okay, congratulations Indan. Okay, sekarang kita dengan pemenang dengan juara. So, Rahimi Nabil Razu dapat juga champion tahun ni. Apa perasaan dapat finally habiskan season ni? Dapat benda aku dapat habiskan race pada tahun ni sangat suka sebab musim COVID-19 ni. Dan saya nak berterima kasih kepada tim saya yang betul-betul menyiapkan motor saya. Terima kasih kepada tim saya yang Petronas Sprinter 31 Racing, sponsor-sponsor dan kru-kru mekanik yang lain. Okay. Congratulations Rahimi. Okay. Sekali lagi tahniah kepada kesemua pemenang dalam perlombaan kategori Wira tadi. Kita akan lihat kembali rangkuman bagi perlombaan dari awal lagi. Kita lihat di mana Aiman Hafiz Syaril mencuba untuk berada di hadapan. Mungkin strategi yang digunakan oleh Aiman adalah untuk menarik untuk berada di hadapan dan memberikan tekanan kepada Rahimi Nabil Razu untuk dia melakukan kesilapan, mungkin untuk dia berada di belakang. Tapi Rahimi Nabil Razu yang tenang berada dalam kelompok belakang, dia tidak terburu-buru dan mengambil masa untuk berada di hadapan mengejar lain-lain pelumba kerana dia tahu dia perlu mengambilkan perlumbaan ini sahaja dengan kutipan mata yang agak baik untuk gelaran juara menjadi miliknya. Walaupun pada beberapa pusingan awal, 3-4 pusingan awal kita lihat Aiman Hafiz Syaril nombor 16 di hadapan. Cuma Omar Iklan Hakimi Radwan yang sentiasa berada di depan dan dia memberikan tekanan kepada pencabar keseluruhan dua pelumba ini, Rahimi dan juga Aiman. Dan pada ketika sampai 3 pusingan lagi akan tamat, kita lihat 31 telah pun sampai di sebelah sana bersama dengan Akil Daniel
dan selepas itu dia berada di hadapan dan tidak menoleh ke belakang lagi untuk Rahimi Nabil Razu, terus berada di hadapan jauh untuk dia meninggalkan pelumba lain di belakang, dan selepas itu dia dikejar kembali oleh Idlan dan ada Michael Jaha. Bagaimanapun dia berada jauh di hadapan untuk memenangi perlumbaan ini. Nanti kita akan lihat ini adalah pusingan yang kedua terakhir dan masuk ke last lap pusingan yang terakhir. Adam Michael Jaha juga berentap hebat untuk mendudukan tempat pertama pada ketika ini, tapi lebih kepada mereka mahu untuk membantu Rahimi untuk gelaran juara keseluruhan pada kedudukan sekarang. Dia selesa di tempat yang pertama pada kedudukan sekarang ini. Ketiga pun cukup untuk dia gelaran juara, dan tapi lebih manis lagi untuk Rahimi berjaya menamakan perlumbaan di tempat yang pertama, dan Idlan Hakimi Radwan yang semalam dibatalkan kerana dia melewati garisan yang ditetapkan pada sektor terakhir, tapi hari ini dia di tempat yang kedua sekali lagi. Ini perlumbaan tempat yang ketiga, Muhammad Adam Haikal Jaha. Adalah podium pertama untuk Adam Haikal Jaha, dan kita bersama dengan perlumbaan tempat yang kedua Idlan Hakimi Radwan, dan pemenang bagi perlumbaan dan juga juara keseluruhan Rahimi Nabil Razu buat kali yang kelima berjaya memenangi perlumbaan musim ini. Buat kali keempat, maafkan saya, berjaya memenangi perlumbaan pada musim ini. Dan kita lihat akan bersama, ini adalah anugerah berpasukan untuk pasukan Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing. Dan sesi fotografi podium bersama dengan tetamu kehormat Encik Muhammad Azhari Muhammad, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Sukan Jabatan Belia dan Sukan Negara Malaysia. Dan seorang lagi adalah Puan Siti Azrina Latif, Pengurus Besar Strategi dan Penglibatan Petronas, bersama dengan pemenang bagi Wira KBS pusingan yang ke-8 bagi musim 2020 ini. Sekali lagi Rahimi Nabil Razu, Idlan Hakimi Radwan dan Muhammad Adam Haikal Jaha. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Azhari bin Muhammad dan juga Puan Siti Azrina Latif. Kita akan lihat kedudukan keseluruhan terlebih dahulu sebelum kita menyaksikan bagi penyampaian hadiah untuk keseluruhan. Rahimi Nabil Razu dengan 168 mata, diikuti dengan Aiman Hafiz Syaril 137 mata, 88 untuk Izzat Radwan. Sebelum ini Izzat Radwan pun kekal, dia berada di tempat yang ketiga, jadi kekal kedudukan untuk ketiga-tiga pelumba ini 1, 2 dan 3, dengan Haris Haziq Zamri di tempat yang keempat 77 mata. Nur Hakim Nur Hafizullah tempat kelima keseluruhan 75 mata, dan lain-lain pelumba yang mengutip mata sepanjang musim 2020 ini. Kita akan saksikan podium bagi kejuaraan keseluruhan bagi Wira KBS. 8 pusingan bagi musim 2020 ini, musim yang mencabar untuk kesemua, dan hanya 8 pusingan saja, tidak 10 pusingan pada biasaannya. Dan tempat yang ketiga keseluruhan adalah Muhammad Radwan yang mengumpul 88 mata. Tempat kedua keseluruhan Muhammad Aiman Hafiz Syaril dengan 137, kedudukannya pelumba untuk 1SOX Racing Team. Dan juara bagi musim ini dengan mengumpul 168 mata, Rahimi Nabil Razu, pasukan Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing. Kita bersama dengan Yang Berhormat Datuk Dr. Wasitah binti Mat Yusof, Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Malaysia, sama dengan beberapa tamu kehormat yang lain, Encik Muhammad Azhari Muhammad, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Sukan Jabatan Belia dan Sukan Malaysia, Encik Azan Syafriman Hanif, Ketua Pegawai Eksekutif Litar Antarabangsa Sepang, dan Puan Siti Azrina Latif, Pengurus Besar Strategi dan Penglibatan Petronas.
Ini adalah podium bagi kejuaraan keseluruhan bagi Wira KBS 2020. Satu perlumbaan telah pun kita ketahui juara keseluruhannya, tapi kita masih ada lagi 2 perlumbaan utama yang kita akan saksikan secara langsung. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika, kembali selepas ini nanti.